Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, sama-sama kita boleh bersama di dalam ruangan pengajian malam kita sebagaimana biasalah. Walaupun kita duduk di dalam masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka dan masa hak Tuhan redha sekalipun daripada awal bulan Zulhijjah. Walau bagaimanapun cara kita mengaji agama salah satu daripada amalan yang salih. Amalan yang salih yang kita itu senantiasa mendekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang kita ada ini. Dengan sebab itu, ini majlis ni kita duk sambung lagi lah pengajian kita tentang perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Imam kata gana di sini, setelah daripada kita dengar dah semalam tu, iaitu kita beriman dengan para-para malaikat dan para-para nabi dan kitab-kitab yang menurun di atas sekalian para rasul-rasul. Sudah di situ pada fakrah yang pada rakam lah. Fakrah ni mana rakam yang ke 123. Kalau kita nak tengok dalam kitab perisai itu tu, ia duduk di muka 92. Tengok situ ratib pun tak apa. Hak ulama kita terjemuh dan syarah kepada kitab dah. Nampak tu tak? Kitab ni adalah kitab pegangi akidah salaf lah. Bukan akidah salah dah. Akidah salaf. Salaf ni mana kata nisbah kepada orang salafis salih. Bukan mana akidah salah. Hak tu ia tak tahu nak buat gano. Ia tak tahu. Ia tak pernah mengaji kitab salah. Nah, Tuhan tak ada capak dia mengaji kitab salah, lalu dia faham kata hak salah ni salah. Itulah jadi muskilah lah dia dengan dirinya sendiri. Ini perkara-perkara yang kita kena pakat-pakat lah minta hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi malam ni kita nak tengok pada perkataan tu, perkataan yang ke-123 tu dikatakan qala rahimahullahu ta'ala wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Ni pula yang kita nak mengaji ni malam ni. Gapo Tuhan nak royak sini? Tuhan nak royak di sini yakni kata wa nashhadu, dan kami menyaksi. Menyaksi ni mana mengaku, iktiraf. Mengaku daripada dalil nu lagi lah. Bukan mengaku dengan sebab orang paksa ke, dak. Mengaku dengan suka hati. Mengaku annahum, bahawa sesungguhnya pia tu, hum tu, iaitu para nabi-nabi dan rasul-rasul. Para nabi dan rasul-rasul tadi itu daripada Allah lah subhanahu wa ta'ala. Kanu, adalah mereka itu. Kanu, adalah mereka itu alal haqqil mubin, di atas kebenaran yang nyata. Apa makna kanu alal haqqil mubin? Makna mereka itu bawa data kebenaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semua itu dibenarkan, dan diri Nabi itu, Rasul itu adalah orang yang benar. Itu makna kata kanu alal haqqil mubin. Tak larilah daripada apa yang kita nak kemukakan di sini. We faham, we jadi molek, faham, we jadi jelas, supaya kita tak lari daripada apa yang imam nak royak di sini. Ini kita nak buat kata mudah, tetapi kita nak percaya belaka tu dia bukan mudah. Sebab nabi-nabi, rasul-rasul mari ni, yang mari pesan bawa khabar. Khabar tadi itu daripada dia, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Tuhan kita lah, Rabbil Alamin tu. Pada sekali alam. Maka dia bawa kebenaran mari tu untuk nak menyampaikan kepada kita, nak sapa kepada kita. Kalau kita fitrah selamat molek daripada ideologi pelik-pelik tadi tu, apa hak Nabi royak, Rasul royak, kita boleh terima dengan cara mudah. Boleh terima, ambil dari awal hingga akhir. Tak ada muskilah walaupun sikit pun. Akan tetapi kalaulah sebaliknya kita dok gi gelomok ataupun kita dok gi selapuk dengan ideologi cara mikir tayarat, gelombang cara mikir yang campur aduk dengan falsafah kata, campur aduk dengan kawaid yang diletakkan untuk nak membantahkan syariat Tuhan kata, membawa ada apa hak rasul-rasul royak tu kita nak terima tak boleh. Apabila kita nak terima hak rasul royak, terima tak boleh, itulah muskilah kita. Muskilah besar. Pas kita ukur diri kita, tengoklah, tak usah kata lah kok orang kata apa kok orang. Kita ukur diri kita, tengok. Kata kita ni lagu mana dengan khabar hak rasul. Tu letak dulu hak lain, letak dulu, tak suku dulu. Jangan dua asuk lagi. Ini terkadang kita kasih kepada satu muka, terkadang benda kita kasih tu menselapukkan mata kita, tak boleh nak terima kebenaran. Kita kasih dia sebab kita turut dia. Nampak tak? Seumpama Tuhan dah sebut dalam Quran itulah, orang-orang Quraisy dulu ya kasih kepada Walid ibn Mughirah, ikut datuk tu kata. Ia tak ada mikir kepada ajaran hak bawa datang oleh Nabi Muhammad. Tak mari pada Walid, tak terima. Salah kata ia terima ni terima daripada orang. Tak ada terima daripada alasan tak. Ini muskilah besar kita. Kita dengar alasan lah. Apabila kita dengar alasan, kita tahu kata siapa yang bawa alasan mari. Orang bawa hak tu lah wajib kita ikut dan turutnya. Sebab tu kita sebagai orang Islam yang bermanhaj mazhab salah ni duduk di atas bantasan orang sunnah dan orang al-jamaah, ahli sunnah wal jamaah ni, pasti kena duduk cara mikir lagu tu. Ya benda ni ya duk kapit dua duk situ. Dasar kita tu al-kitab was sunnah, al-kitab was sunnah. Qira'ah hadis. Ulama mari syarah tu. Kalau bawa data istilah-istilah yang tak ada dalam Quran, istilah-istilah yang tak ada dalam hadis, bahkan cengah dengan Quran, cengah dengan hadis, ni makna kata kita kena jauhlah diri.
Nah, tak usah duk saya lah benda-benda lagu tu. Kita tak lah. Walaupun kita tak ada buat karuk, tapi kita tak. Supaya kata kita jadi boleh menyaksi di atas bahawasanya para nabi-nabi dan rasul-rasul itu di atas mereka itu duk di atas kebenaran sungguh. Duk di atas benar sungguh. Ni iktiraf ni. Mengaku ni. Benda-benda lagu ni. Itu maknanya. Itu maknanya wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Nampak tu tak? Tu dia. Jadi ulama peyawilah kongsi di sini, dia kata, dan kami menyaksi bahawasanya para nabi-nabi dan rasul-rasul semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bawa datang akan kebenaran daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Semuanya diri dia tu benar dan khabaran dia bawa datang itu pun benar juga. Dan bahawasanya mereka itu sebaik-baik makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang para nabi-nabi rasul-rasul ni tak ada dah orang nak lebih pada dia. Akan tetapi setengah di atas setengah di kalangan rasul-rasul dan nabi-nabi ni ya ada kelebihan tak sama. Sama-sama dia lah. Sama-sama rasul-rasul nabi-nabi tu ya ada kelebihan tak sama. Nampak tu tak? Sebagaimana tu ayat lah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian itu rasul-rasul yang kami melebih setengah mereka itu di atas setengah. Itu nas sarah. Tak boleh kita nak pergi paling kot lain. Mana kata ada kelebihan tak sama. Nabi Muhammad lebih pada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tu. Dan Allah Subhanahu wa taala kata lagi, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Suratul Isra ayat 55. Tadi surah Baqarah ayat 253. Kita tanda taruhlah. Itu sebagai pentafsiran daripada Quran sendiri dah tu. Hak Imam At-Tahawi pahal daripada ayat tu sakning lah. Mari tulis perkataan yang kita dengar tadi tu. Tu. Jadi dan sesungguhnya kami melebihi setengah nabi-nabi di atas setengah. Hak mulia sekali di kalangan mereka itu 5 orang ulul azmi. Mengikut tertib mengikut tertib. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tertib itulah. Itulah. Afdal sekali iaitu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Hak tu lebih sekali. Maaflah kita atas ni mana kata Nabi Muhammad kemudian Nabi Ibrahim. Lepas pada tu Nuh kemudian Musa, Isa. Tu tertib tu. Itu tertibnya. Sebab apa? Sebab kita rakyat dah kata wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala mengambilkan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Maka Nabi kata adalah hadis yang sabit pada baginda riwayat Bukhari dan lain-lain lagi. Dia kata Allah Ta'ala mengambilkan dia sebagaimana mengambilkan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih juga. Tak ada apa. Jadi lebih sama lebih lah situ tu. Jadi lebih sama lebih. Tu maknanya situ. Kemudian lepas daripada tu imam nak kata lagu mana? Hak masalah ke Nabi ke Rasulullah tu mana kata pahal dah lah nah. Tak payah kita nak syarah jadi banyak. Terkadang kita syarah jadi banyak tak tahu hak mana nak pergi. Mana kata kita pergi hak ni ya padat dah. Memadai dah. Pergi hak ni pajalah tak ada masalah. Malaikat ada muskilah, adanya pembahasan sama-sama alim ulama dia hak tu ya bahasa panjang lah. Adanya i'tiradat, mana kritik ke ada tak senapak ke hak tu pun bahasa dalam-dalam serah pada puak dia lah. Kita sebagai orang nak mengaji ni mana orang Islam nak mengaji pertangga mula-mula tak ada apa. Di kalangan kaum muslimin muslimat kita, ikhwah dan akhwat kita, insya-Allah kita akan dapat kelebihan banyak apabila kita mengaji apa yang dikatakan oleh alim ulama kita di sini. Dan fakrah yang seterusnya 124 tu Imam At-Tahawi rahimahullahu taala nak katalah mana. Dia kata cuba tengok mata itulah. Dia kata wa nusammi ahlal qiblatina muslimina mu'minina. Tu maknanya gitu. Dan kami menamakan kami di sini makna kata ma'asyiral sunniyin, mana kata tokoh-tokoh ulama di kalangan alim ulama kita lah.
Walaupun Imam At-Tahawi royak di sini dengan nahnu, mana kata dia, diri dia hak tulis. Tetapi bukan ia sore balik belakang dia tu, semua ulama lah hak aku ni. Hak aku dengan ini pendapat ni. Dah mana? Dia kata kami menamakan ahli kiblat kita. Ahli kiblat ni makna kan? Makna orang duk semaya menghadap kiblat. Allah, kiblat satu. Nah, kiblat kita ni satu, duduk di Mekah tu. Jadi nak satu tadi tu Tuhan pilih Mekah. Nampak tak? Tuhan pilih Mekah nak jadi satunya umat Islam, nak jadi satu, Tuhan pilihnya Mekah sebagai tempat yang Tuhan nak pocok tanah di situ, gapo? Kiblat. Sebab itulah kita tak boleh larilah daripada menunggu hak asal kita orang Islam ni. Jangan duk lari daripada menunggu hak asal. Nunggu hak asal makna kata kita nak gantung pada tempat tu kan. Nampak dah tu? Gantung pada tempat. Jumhur ulama pun jalanlah tu juga. Ni kita tak sah dak buat jadi PA huduh lah kata. Nampak tu tak? Tak sah dak hurai benda pelik-pelik kepada umat masyarakat. Sekadar kita duk nak cari habu yang sekut dua tu batil kita nak berjalan tu ya tak pandai kita pergi ubah ajaran Tuhan ni. Nampak tu tak? Orang tanya, kata nak puasa lagu mana hari Arafah. Hari Arafah yang sakut paut dengan orang ukuh di Padang Arafah. Sakut paut dengan Mekah. Nampak tu tak? Kita dah pergi buat kerah cara kita. Tak tengok wakil ni, tak boleh orang kita. Wakil ni makna kata kena, dia dalil nak jadi ulama ni cara nak faham Quran hadis ni ada dua. Yang pertama faham dalil tu, faham dalil. Lepas pada tu faham wakil nak letakkan dalil turun pada benda ada berlaku sungguh tu. Ya situ. Fahmud dalil wa fahmul waqi' fid dalil. Makna kata faham dalil dan faham suasana kita nak letakkan dalil. Ya situ. Ni orang tanya ranya pun suci ranya. Nampak tu tak? Suci ranya tak ada gapo gitu gini supo ngadang kayu biasa. Pahalu kita kecek lagu tu gapo pedah kita boleh. Boleh orang suka dengan kita. Oh, Tok Guru gak boleh belaka seni sungguhlah. Bebasnya Islam. Lepas tu, anak pemuda-pemudi kita, ya nak boleh dengan tak boleh. Ya hurai, ya tak. Ses itu boleh kata tak boleh. Hak tu jadi pening belaka tu. Dah ambil petua kita dah pergi pakai. Kenapa? Orang tanya nak puasa hari mana, Tok Guru? Nak puasa hari mana? Puasanya, puasa hari raya sudah. Dia kata, la ilaha illallah. Lepas tu, orang raya dah sana kita barulah nak puasa. Orang sakut paut dengan kiblat ni, kiblat duk sana. Tak kira lah pemerintah mana-mana. Kita nak beci pada kerajaan Saudi, beci gi tak ada masalah. Tapi jangan beci sepakan Makkahul Mukarramah hak Tuhan sebut dalam Quran. Hak Nabi sebut dalam hadis dia, tak kenalah tu. Ni kita dak gi ambil hak apa kita duk jadi tadi tu, kita dak gi buat ukur lagu tu. Puasa iaitu puasa hari Arafah. Nampak tak tu? Pas setengah-setengah kata, nak puasa lagu mana Arafah sebab kita dulu, ya kata. Bukan kita turut Mekah, Mekah lah turut kita. Kok mana Tok Guru? Sebab ia kata kita semaya subuh belum ada Mekah, ya kata. Kalau gitu, kau tak kena turut Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad orang Arab, bukan orang Melayu. Kalau nak pakai falsafah tu kok. Ni masalah. Nampak tu tak? Ya dia dah jadi masalah. Benda tak jadi masalah, nak buat jadi masalah. Hak balik ulama sunnah ni kita kata puasa lah hari supa dengan hari Arafah. Lepas pada tu, kita pakat raya hari turutlah ketua kita partai kita sini. Turut tak ada masalah. Ada lagi tak puas hati. Nyo kata gitu, nyo kata gini. Ya gitu. Puak-puak habis yang kata tak sah pada sunnah tu, ya balas tu lah. Kita nak baik setara mana, nak turut setara mana, tapi tak nampak oleh situ. Sebab itulah kita kena ada. Ada gapo? Ada pendirian hak kita. Memang dah kita tak ada nak jadi masalah dengan siapa-siapa. Memang dah. Akan tetapi, kita tahu kata kiblat kita ni orang Islam ni duduk mana. Tahu kata duduk mana. Pada Arafah tu duduk di mana. Lepas tu puasa ni panggil puasa gapo? Puasa hari 9 ke puasa Arafah Nabi janji. Lepas tu dia mau kata, malah nak bos aku tak saya puasa. Ikut mung. Tak ada masalah. Tuhan nak wui apa 2 tahun dosa. Mung tak saya. Ikut mung. Hamung. Akhirat esok mung nak ada markah, tak ada markah. Mung nak ada pahala, tak ada pahala. Tu hamung. Tak ada masalah.
Tu ya masalah. Cuma kita sebagai orang sunnah kita tak nak jadi masalah dengan siapa. Kita nak jadinya seolah kata diri kita ni hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat benda hak molek. Nampak tak? Nak buat benda hak molek saja. Sekadar kata kita boleh kita buat. Sudah banyak tu. Demo nak kok mana tak ada masalah. Tu. Mauqif kita nyata, ulama kita nyata. Kata puasa kita puasa hari. Sampai alhamdulillah hari ni orang pakat tahu belaka. Orang tak faham sunnah puasa hari, nak puasa hari Jumaat juga. Alhamdulillah. Nampak tu tak? Sebab orang pakat reti belaka dah. Pengerban ni biar tu. Titik peluh ulama sunnah kita dak menyatakan. Tu ya lagu tu caranya. Ya caranya lagu tu ya. Lepas tu kita nak raya tak saya jadi muskilah. Tak apalah kita semaya raya semaya sunat. Tak ada gapo kali. Semaya hari Ahad salah apa kali. Nampak tu tak? Kalau nak semaya hari Sabtu, buat peribadilah kita kata. Tak usah jadi nampak jadi apa nama, jadi nampak nak lawa tak leh lah lagu tu. Kita kena kira maslahat juga. Kita ada ayat dah dalam Islam kita ni ada satu kaedah orang panggil kata ingkarul ijma' li maslahatir rajih. Ni bab orang-orang ngaji fiqh ya tahulah. Kita boleh nak tolak ijma' selama mana ada maslahat yang rajihah. Lepas tu misal-misal nanti kita bak dia lah. Kita kecek sebagai lambang dulu. Bak misal dia insya-Allah taala. Ni kita Allah. Nampak tu tak? Jadi seolah kata tak say nak bersatu. Tak say nak bersatu hak kawan. Kawan mengaji gitu, kawan mengaji gini, duk kawan semata. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan umat Islam kita ni boleh pakat satu di luar-luar negara. Hatta Darul Iftah hak Mesir sendiri pun suruh gitu kak. Jangan kita iklan nak 1 Zulhijjah bila nanti tuai pada Arafah nu iklan lah mana. Darul Iftah hak Mesir. Ali Jumaah sendiri jadi ketua sama tu. Sampai ke hari ni baru pakai lagi ketua. Tak pakai juga sebab apa? Hawa. Saya boleh kejek kata hawa betul-betul lalu sebab kita ngaji sana lamanya tak hawa. Nampak tu tak? Ya bukan kata ahli Jumaah kali tak jemaah pun. Ya masalah hawa. Kalau Syekh ahli Jumaah ni kecek benda kena pun, ya tak pakai juga. Sebab ya hawa. Nampak tu tak? Sebab tu orang ada buat main dengan agama Tuhan ni beringat sikit dah. Beringat bala Tuhan nak turun atas kepala. Nampak? Kita tahu dengan cara yakin dah tu Allah. Buat apa kita ada buat main-main. Yang buat main, dia sakut paut habis. Orang nak gerbel lagi, orang nak puasa lagi, nak raya lagi, nak bergatu-bergat ni. Kalau dia di kita sore kata boleh. Sudah. Turut hak jumhur ulama. Jumhur ulama. Hak turut pada Arafah ni jumhur ulama. Bukan mana hak tak ada dalam kitab ni. Duk ayat tak ada. Nabi tak ada suruh turut. Turut Mekah tak ada je kata. Tengok. Tadlis kecek. Susuk pucah. Kita nak jadi penceramah lah. Kecek bab agama ni kena ahli dia pula. Ni kita sendiri tak nak buat beza hak mana ulama, hak mana penceramah. Tak nak buat beza. Ni banyak lagi perkara-perkara yang orang Islam tempat kita ni kena duk faham. Nampak tu tak? Tu. Maka situ tu kita nak faham kata tak ada masalah gapo nah. Tak ada masalah gapo, kita nak jalan tadi tu jalanlah. Moga kata kita ni tahu dah. Kamar kita klik kepada isi kanunnya imam, dia kata wa nusammi ahlal qiblatina, dan kami menamakan ahli kiblat kita tadi itu dengan apa? Muslimin, dengan orang Islam. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Makna kata Nabi Ibrahim itu menamakan kita sebagai orang Islam, orang Muslim. Muslim ni makna gano? Makna kata orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makna orang Muslim. Lagi orang mukminin. Tu orang mukminin. Orang yang beriman dengan Allah, orang mula-mula orang tangga mula-mula Muslim. Kemudian orang mukminin. Apa makna mukminin? Makna orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Islam dengan anggota dia. Tu makna mukminin. Semaya, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, tilawatil Quran dan sebagainya daripada amalan-amalan yang Allah Taala syarak mari dalam Quran ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam sunnati an-nabawiyah. Itu maknanya
perkara-perkara jadi amalan-amalan yang saleh. Ini adalah daripada akidah bahwasanya termasuk daripada benda hak kita mengucap dengan dua kalimah syahadat. Ni perkara-perkara ni. Dan kita nak istiqamahlah di atasnya. Nak istiqamah di atasnya. Bawa selama-lama lah perkara-perkara lagu ni. Sebab apa? Sebab dia tadi itu adalah asas bagi agama kita. Asas bagi agama kita. Masalan, kalau nyagi keluar tubik daripada seorang Islam tadi itu, orang Islam lah. Keluar tubik pada diri dia tu maksiat. Apa makna maksiat? Yakni berdosa. Mana pergi kerja benda yang berdosa. Pergi kerja benda yang berdosa. Sekalipun termasuk dosa itu dosa yang al-kabair. Dosa besar. Dosa besar ni dosa hak Tuhan laknat. Dosa hak Tuhan berjanji masuk neraka. Tu makna dosa besar. Nah, dan dia itu senantiasa buat benda tu sama. Apa yang yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Senantiasa buat sama. Tetapi hak dia tak buat kerja syirik dia tak buat kerja. Syirik dan kufur dia jaga, tapi hak dosa lain setuh belaka. Sekalipun gitu, orang tu adalah orang Islam lagi. Sekalipun gitu, orang tu adalah orang Islam lagi. Orang panggil Islam apa nama tu? Orang panggil Islam yang kurangnya iman, kurangnya Islam, dan dinamakan dia itu orang Islam yang fasikun. Islam yang fasik. Islam yang fasik. Nampak tu tak? Hak ni pegangnya kita. Ini adalah pegangnya kita dengan malak ma'asyiras sunniyin semua. Orang sunnah ni dengan malak. Kata pegangnya kita ni balas ni. Jangan we demo dok gi bubuh lah pegangnya hak bukan hak pegangnya kita. Pegangnya kita lagu ni. Pegang malak Akan tetapi ingat malak tu. Walaupun dia tu buat dosa ni, ingat malak dosa ni tetap dia dah jadi orang Islam lagi. Selama mana? Muhammad, selama dia tak menghalalkan perkara tu. Kalau halal jatuh agama. Halal lagu mana? Halal dengan ia tahu serta sengaja dan sekelan. Kalau itu jatuh agama sungguh. Kena reti juga tu. Sebab tu nak ngaji tu kita tahu tu. Walaupun lagu tu, buat dosa lagu tu lah kita panggil orang fasik. Fasik ni makna kata orang yang senantiasa duk melakukan dosa tu. Fasik. Orang fasik. Tak boleh lah nak tolak jadi tu imam ke. Nampak tu tak? Nak jadi saksi ke. Orang fasik ni tak sah lah. Walaupun begitu, akan tetapi kita tak menghukumkan kata dia tu adalah orang yang kufur. Kita tak hukum kata dia orang kafir. Ingat tu dengan malak tu. Kita sebagai orang sunni, orang yang bermazhab salah, tak hukum di atas orang yang buat dosa besar tadi itu kata kufur. Tak. Hak lagu ni. Pada moda bubuh kata kita ni khawarijul as dan sebagainya, hak keluar tubik daripada mulut-mulut orang hak tak kenal Tuhan mana tu. Kalau dia kenal tak kata bukan kata. Hak lagu mana? Dusta. Haza buhtanun mubin. Benda-benda yang tak benar. Benda tak sungguh. Kita tak hukum kata orang buat kerja dosa besar tadi itu adalah orang yang kufur. Sekalipun dosa dia tadi nak besar mana pun, kita tak hukum kata dia adalah orang yang kufur. Selama mana dia tak buat kerja syirik. Kalau kerja syirik, hak tu bab lain. Hak tu bab lain. Inilah pegangnya ahli sunnati wal jamaah. Makna tak kufurkan seseorang dengan sebab dia kerja maksiat. Kata dia tu orang kafir. Tetapi kita hukum kata dia tu adalah orang yang beriman tetapi kurang iman. Diri dia dinamakan orang yang fasik. Tak keluar dia daripada millatil Islam. Tak keluar dia daripada agama Islam. Pegangnya lagu ni pegangnya ahli sunnati wal jamaah, mazhab salah. Pakat nak habis licing mazhab salah. Ahli sunnati wal jamaah, ahli kalam pun mengaku tak ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah. Ada seorang muktamad wak pagi tadi orang hantar mai kepada hamba. Ana muktamad wak di negara Malaysia tu. Ada seorang tok guru tua dah dia tu.
baca kitab, satu kitab, nak hukum di atas orang semua tadi tu, kata supaya ngaya pahal ni, dia kata. Adakah ada lagu tu? Kalau kita semak balik, dia mau kata lawa orang tua. Tapi orang tua nak cakap berapa-berapa, tak ada kira belakang depan. Ni masalah. Label kau orang kata, orang tak supang ya, mujassimah musyabbihah, mujassimah musyabbihah. Tu tak ke kufur ke orang. Ni masalahnya kita. Apabila orangnya semak balik, mana hurai balik, kata tak kena pahal lagu ni. Ai lawa orang tua. Kau tu pula. Kita nak kecek gapo-gapo, jangan kita duk rasa kata kita seorang baca kitab dah. Kitab di depan kita ni, hak lepas mata kita ni bukan hati orang tua. Kalau kita mengaji molek walaupun kita orang muda sekalipun. Abdullah bin Abbas mana tua? Kita orang tua dengan orang muda, benar orang tua. Hai, kaedah tu tak boleh nak pakai, bukan mutaridah. Bukan kaedah nak pakai boleh semua. Abdullah bin Abbas ni lah mana? Kalau nak kira tua dengan muda tu. Umar lah lapisan mana, dia lapisan mana. Tapi apabila sorak besar, heret budak ni mari. Heret budak ni. Hatta sahabat-sahabat lain rasa cemburu. Anakku pun ada mau setara ni. Kamu panggil anakmu mari, lepas tu wari budak ni kata. Budak aku ni mungkin panggil anak-anakmu mari, tengok otak lagu mana dia kata. Ini perkara-perkara yang kita kena duk kira lah kata. Ini bubuh orang mujassimah musyabbihah khawarij. Mujassimah musyabbihah khawarij. Kalau orang semak balik, jangan duk berasa hati. Ya tak boleh dah hari ni. Orang kita ni, orang sunnah ni kita senyap mari lama. Sebab apa? Sebab kita pegang tangan. Tetapi kita tak hurai, mereka hurai. Ni ia jadi tak ada ni. Kalau kita hurai, nak ada tepat ke mereka itu? Ya tak ada tepat sebab kita ada jejak di atas dasar Quran dah. Tak ada. Lepas tu dok kata kau orang mazhab salah, mazhab salah, mazhab salah. Kita biasa syarah kita salah apa utih? Ngaji kita salah dengan siapa? Sanad tu duk mana? Kita Abu Hasan Asy'ari pun kita tak syarah. Ni kata ke hak lain. Duk syarah hak ya tu. Hak ilmu kalam tu. Gitu gini. Hak tu hak ahlul kalam. Rakyat kata hak ni hak ilmu kalam. Bas. Tahu dah ahlul kalam ni dia kata lagu mana? Dia kata Quran hadis ni hamba bagi ilmu kalam. Ni kita kata kita ada nas hak kita. Tak usah duk bimbang kita tak kata dengan main-main lagu tu. Benda ni benda besar, benda berat. Quran hadis hamba bagi ilmu kalam. La ilaha illallah. Payah nak nampak lagu mana dengan Quran hadis. Sebab tu orang ngajar Quran lekeh. Ni ngajar tafsir bukan tafsir balah ni. Kita tak ada mengajar mula. Ni kita nak setuh sikit. Nampak berat berdoa. Allah, kita ni kacau juga cari usaha gi tempat demo goyak gini. Ya kita tak reti wakil. Nak kecek gapo-gapo. Apa tu apa tak reti wakil? Wakil benda hak berlaku sebab kita mundur. Mundur dengan sebab kita dah dengar orang tak reti wakil. Tak reti mai rucak sabhab orang panggil. Cara nak kecek lagu nak turun hukum lagu mana kepada umat masyarakat kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak ada baca fiqhul waqi' lagu mana, fiqhul awlawiyat lagu mana lah tulah ni. Fiqhul muwazanat lagu mana. Tak tahu. Bukan mana kata nak ayat atas kita tahu, nak ayat ilmu tu banyak lagi. Wajib kita kena pergi cari banyak lagi, bukan sekadar sutai dua depan kita ni. Bukan. Allahu akbar. Ni kita nak setuh sikit. Banyak tak ada. Tapi kita bukan nak jawab belaka, kita bukan YouTuber. Bukan nak jawab belaka, cuma nak kecek tepat-tepat apa teruk-teruk berdoa. Hak teruk-teruk berdoa tu kita kena royak juga. Kita pegang lagu tu. Pegang lagu mana? Pegang kata orang sekali pun buat dosa besar, tetapi dia tak menghalalkan dosa dia buat, sekali pun dia buat kerja nanah hari, orang ni orang fasik, bahkan dia orang Islam. Orang fasik lagi dia tu orang Islam, bukan orang kafir. Pegangnya tu iaitu pegangnya ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah fu ashabil hadis, bukan ahlul kalam. We faham molek nah, kita orang Islam kita tu ahlul hadis, bukan ahlul kalam. Nak mengaji juga ilmu kalam tak ada apa-apa mengaji ilmu kalam puluh-puluh tahun. Bukan setahun. Nampak tak tu? Kita mengaji. Tetapi tak ada kesan. Tak ada kesan. Alhamdulillah tak ada kesan apa? Alhamdulillah. Tu maknanya gitu. Khilaf menyalahi bagi khawarij. Ni.
Menyalahi Khawarij. Khawarij kata kan? Khawarij kata mereka yang hijau dosa besar, orang ni kufur. Dan dia itu keluar tubik daripada millah, daripada agama. Dan kekal dia di dalam api neraka. Masya-Allah. Ni pegang dengan Khawarij. Lepas tu orang kita hak demo duk bubuh, duk label kata Khawarij. Pia pegang dah ni tu. Di Perlis pegang lah ni. Dasar negara dia, ni dasar dia ni. Di taning kita, di jamiah kita, dia pegang dasar ni, hak demo duk tuduh. Tak ada. Sebab apa dia boleh kata lagu tu? Kerana dia tak tadabbur ayat tu yang kata wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dia tak ada tadabbur. Kalau dia tadabbur, dia senyap, dia tak kata. Sebab dia tahu kata dosa besar. Dalam hadis sahih Nabi kata man qala li akhihi ma laysa min askanahu Allah fi darghatil khabal. Allah Ta'ala letakkan dia di dalam seluk api neraka. Dia tak berani nak kata. Sebab dia beriman dengan Quran, beriman dengan hadis. Dia reti pula tu. Sebab tu perangai akhlak dia, tulis dia yang tak main karut-karut. Hak karut-karut tu bukan hak kita. Nampak dah tu? Ni menusu duk belakang tabih. Gambar apa gambar hak bukan dan sebagainya. Kalulah molek sungguh tak main benda-benda lagu tu. Baik. Hak ni pegang dengan Khawarij. Khawarij ialah tu. Orang buat dosa besar, masuk neraka kekal. Tuai dia dalam dunia, kufur kafir. Keluar tubik pada agama Islam. Bahkan halal darah lah pula. Tu Khawarij. Ada lagi cara mikir Khawarij ni. Ada negara, tahu tak? Di Oman, Ibadiyah pakai hak ni. Pakai pendapat ni. Tapi ahlul kalam seorang mana tidak kecek bab Ibadiyah. Dia duk kecek. Tak ada dia duk kecek. Orang sunnah kita hak kecek. Luar negara dalam negara supaya orang kita kecek. Ini nak oyak we tahu kata orang kita ni saqafah lebih luas daripada mereka. Tan setanakan luk sungguh. Sebab apa? Sebab usul dia tadi itu fahmul waqi' orang panggil. Sungguh waqi' lagu mana? Ya lagu tu. Allahu Akbar. Dan menyalahi bagi Mu'tazilah yang mengeluarkan orang yang ada dosa besar itu daripada Islam. Tetapi dia tu tak masuk di dalam kekufuran. Makna kata dia tak ada kufur lagi. Dia kata, Mu'tazilah kata huwa fi manzilati baina manzilatain. Duk tengah, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Dia kata gitu. Duk tak pagarlah kalau kita kecek mudah-mudah je. Ni dalam dunia. Lakin akan tapi kalunya mati, orang yang dosa besar tu di atas dosa besar, maka Mu'tazilah seumpama Khawarij pada hukum dia. Supaya mana kena masuk neraka belaka. Cuma Khawarij kata masuk neraka sekali dengan orang kafir. Mu'tazilah kata masuk neraka bukan neraka orang kafir, tapi sama-sama kekal. Tu yang tepat beza. Allah. Pas dak dengar dah lah ni. Mu'tazilah agama kita tak ada kuat mana kan dengan Mu'tazilah. Duk kuat dengan fuq ashabil hadis tu. Ashabil hadis yang itlaq tu fuq ni fuq musyabbihah mujassimah. Dia tak akan nak akak kepala boleh benar dah. Dia tak akan nak dapat kemenangan kalau kita duk pergi buat lagu tu. Moga ashabil hadis bukan fuq mujassimah musyabbihah. Seolah kata kita orang tak kena. Ada pun kita kecek di atas ashabil kalam, ahlul kalam, dia Mu'tazilah sungguh. Usul Mu'tazilah sungguh mendahului akal dia di atas wahyu. Hak tu hak lain. Tu bab dia tu. Ni kita kena faham jadi molek. Kita duk royak ni supaya nak jadi faham. Supaya tak siwi jadi masalah. Semua orang ada ikuti kita ni daripada kalangan sunnah ni amat tak izin. Amat tak suka nak pergi ambil ilmu ni, nak pergi buat duk kecek, tepuk dada, nak pergi buat pesen cari buku dengan orang, kita tak izin. Kita mengaji kena nak buat amal, bukan mengaji nak pergi bertekan dengan orang. Kita tengok bab sifat orang mukmin itulah mana. Nanti kita tengok Imam Tahawi bawa datang, insya-Allah bab lepas pada ni. Biiznillah taala. Tu cara kita, barulah kita hebat.
Tapi apabila orang nak main kacau agama, dia bangun teh, dia tak lari. Wa idza laqitumul ladzina kafar fi'atan fasbutu tu. Dia tetap duk begitu. Tak lari dah. Tu maknanya gitu. Ni kita pergi cari buku orang ni, bukan tak leh lah tu. Tak leh cari buku orang, jangan cari buku orang. Kita ngaji sebagai teori, cara ngaji, cara nak faham ideologi hak ahli sunnah lah mana, cara mizan dia. Qawaid dia lagu mana? Ngaji. Mazhab salah gini. Lepas tu jangan cari buku orang. Kita tahu dah kata kita nak boleh faham tu pun kita kena titik peluh, kena usaha, kena gerebai tenaga, kena gerebai masa banyak. Kalau kita nak giwi orang faham supaya kita faham, sedangkan dia tak ada tahu apa. Ya bukan dia lah tu. Ni cara-cara dia. Faham molek nah, ni faham pada saya sendiri. Hak saya duk ngajar mazhab salah ni nak wi faham balah ni. Tak seh wi faham tak supa dengan ni. Tak seh. Nak faham lah ni. Khilaf juga pegangnya Fak Murji'ah. Fak Murji'ah, ya wi pendapat kata orang buat dosa besar di kalangan orang Islam kita tu, tak ada mudarat apa, email dia tetap situ. Nak buat dosa besar secara mana, asal kamu orang beriman, tetap mu orang beriman situ. Tak ada fasik, tak ada apa dia kata. Tu Murji'ah. Mu'tazilah di situ, Khawarij di situ, Ahli Sunnah ya ada. Orang Islam tapi fasik. Sebab gapo? Boleh jadi gini Muhammad, kerana tarikh iman tak sama. Iman di sisi kita yazidu wa yanqus. Ada tambah ada kurang. Di sisi mereka ini dak iman mujarrad iman, semata-mata iman, tak ada kurang, tak ada tambah. Dia kira di musamma. Kira di diri dia. Kita kira juga di cabangan. Sebab tu Nabi kata al-iman sittuna syu'batan. Ataupun sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Mana iman ada atas ada bawah. Mana ada tambah ada kurang. Itu maksud yang disyarahkan oleh alim ulama kita. Ya cara-cara lagu tu. Ya cara-cara lagu tu. Maka benarlah. Siapa dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang mukminin. Orang mukmin. Sekalipun dia buat tu buat ni, ya memang dia orang beriman. Walaupun dia tinggal semua rukun-rukun Islam di sisi di sisi Murji'ah ni tak berlaku kata dia tu orang kafir. Itu pegangnya dia. Itu pegangnya dia. Siapa dia benarkan Allah Taala, maka orang tu orang mukmin. Sekalipun nak buat dosa besar tu dosa besar ni tak kira. Sekalipun dia tinggal semua rukun-rukun Islam di sisi Murji'ah, tak jadi kafir, tak ada jadi gapo. Tu dia. Hak pentingnya benar dan pegang. Hak tu Murji'ah. Tak tu hak Murji'ah. Kita faham molek tu. Tu kita royak dengan cara molek dah. Hak ni panggil mazhab yang batilah lagi dhalah, yang menyeleweng daripada jalan ni hak benar. Nampak tu tak? Jalan menyeleweng daripada jalanan yang benar. Hak tak betul belaka tu. Tak betul belaka. Baik situ. Kemudian apa nama ni? Dia kata kita buat kesimpulan. Kesimpulan lagu mana? Mazhab Khawarij ya kelajak. Kelajak puan ni. Siapa kata leh langsung. Salah sikit pun kufur lalu dah. Ya lagu tu. Mazhab Murji'ah jadi kelajak balik kata ikut buat dosa besar mana pun tak ada berapa-berapa. Kau tu. Jadi berat belaka. Salah kata ni kerana kelajak, ni kiri kelajak. Hendak duduk atas jalan hak tengah. Mazhab ahli sunnati wal jamaah. Tahu. Mazhab salah. Makna kata orang beriman. Kalau dia buat dosa besar, tukar daripada orang yang bermukminin itu jadi muslim fasik. Tak jadi muslim mukmin dak lah tu. Muslim fasikun. Boleh beripung. Tak ada apa. Tak boleh beripung apa dua sifat tu. Di diri kita terkadang kecek sungguh, terkadang kecek tak sungguh, lidah tular kah? Hanya gitu lah. We kita faham, we jadi kita faham, we jadi jelas. Nampak tu tak? Tu dia. Seterusnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala nak kata gapo kepada kita di sini. Tu banyak dah tu kita we tu. Banyak dah tu. Fakrah yang 125 pula. Tengok 125. Qala rahimahullahu taala
Imam At-Tahawi rahimahullah taala katakan, "Ma damu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qala lahu wa akhbara musaddiqin." Ini sifat orang mukmin. Ni sifat orang mukmin. Dengan molek berarti baik sini. Dengan baik dengan molek sini. Insya-Allah taala kita akan faham perkataan Imam At-Tahawi dengan cara molek. Dia kata madamu selama mana? Masdariyah ni mana selama mana? Selama mana mereka itu dia, yakni orang muslim dan orang mukmin di kalangan ahli kiblat kita. Tengok. Kita ada kiblat yang satu. Nampak? Kita kiblat yang satu. Semaya tak kok jatuh belakang kalau kita di selatan ni. Nampak tak? Zaman dulu tak semaya turut muka. Tak semaya turut muka. Aku tak ikut mung Hanafi, mung tak ikut aku Hambali, aku tak ikut mung Syafi'i. Semaya suku-suku. Pak tapai Kaabah tu pak mazhab, ada mihrab masing-masing. Mung semaya dulu, aku semaya belakang. Mari zaman kerajaan Saud ni, ya tak sahlah tu. Tak sah. Naklah mana, nak belakang semaya sah. Tok imam mana-mana pun sah. Lepas tu dia pilih mazhab Hambali sebagai rasmi tempat dia. Tak ada apa sebab mazhab Hambali pun salah satu daripada mazhab Pak. Semaya. Jadi tak sah. Mana kata dalil kata gapo tu nak satu ke nak pecah? Nak satu tu. Semaya belakang tu imam seorang. Ni ada lagi hak fikrah apa sing degil-degil apa sing tak erti apa tu. Pergi semaya tak sah, pergi semaya sejarah. Tak sah nak buat sejarah suku. Kalau gitu tak nak pergi Mekah buat parak duit kata. Buat kau jalan sama kita ni boleh. Tu. Buat kau jalan sama kita ni boleh. Tak ada apa. Kalau sakit lagi buat pada Arafah suku. Pelana lagi tanah dalam negara kita ni nak buat beribu-ribu ekar lagi nak kalau nak buat. Beribu-ribu rai pula sasia ke. Ya, jadi gitulah sebab tu hak pese-pese tu kita tak kena buat itu manalah. Nampak tu dah. Hari ni dunia terbuka. Kita buka tak kita? Dengarlah seh. Dengar tengok. Tak dengar tengok. Kok mana ni? Dengar tengok. Sudah. Asal ada label kau orang gitu, label kau orang gini tak usah. Lah tu. Dengar. Tu. Selama mana mereka itu, lah mana? Dengar perkara yang bawa datang dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu apa? Mu'tarifin. Apa makna mu'tarifin? Mengaku. Ai kaunuhum mu'tarifin. Keadaan mereka itu mengaku. Mengaku makna kana? Terima. Tu makna mengaku. Tu makna mengaku nak mana terima. Terima hak Nabi bawa bagi. Semua. Tak kira bab pegangi, bab amal ibadat, bab budi pekerti, semua ambil habis. Lepas tu muamalah munakahat gapo nama habis, jinayat gapo ambil habis. Tak ada jadi masalah gapo-gapo tu. Tu makna kata madamu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaunuhum mu'tarifin. Keadaan mereka itu mengaku. Mu'tarifin tu. Walahu dan baginya. Dan baginya. Walahu. Apa nama tu? Walahu bikulli ma qala lahu wa akhbarahu wa akhbara musaddiqin. Seolah kata-katakan. Di sini ni seolah kata kita nak pergi di makna hak mula-mula dulu. Makna mula-mula tu maknalah mana? Makna sini. Tanda molek baik dah. Yakni madamu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin ay madamu yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Selama mana dia itu menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak, yang kita kena abdi, malaikat Allah Taala halnya jua, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Wastaqamu, dan dia istiqamah di atas syahadat itulah sehingga mati. Sehingga mati. Walahu bagi seorang itu bikulli ma qala lahu, dengan apa yang kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia, wa akhbara, dan Nabi khabar, musaddiqin, ya benar. Ni sifat orang mukmin. Tu makna kata apa hak Nabi royak mari benar. Tu. Tu makna benar.
jumlah walahu bi kulli ma qala lahu wa akhbara musaddiqin ay ta'kidun lil jumlatil ula. Makna kata nak takkidkan bagi jumlah yang pertama kerana bahawasanya dia masuk padanya. Masuk ke apa? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan ia dengan dua perkara. Gapo? Al-ilm wal amal. Dengan ilmu pengetahuan dengan amalan. Tu hak Rasul bagi. Tak ada dah hak lain. Agama Islam, agama ilmu. Ilmu hak mana? Ilmu daripada Allah Taala dan Rasul. Agama Islam, agama amal. Amal daripada contoh teladan dia, daripada hak Tuhan suruh. Dalam Quran hak Nabi melaksanakan di dalam hadis dia. Tu Islam. Itu Islam. Ingat ada kisah yang hamba pernah rayak? Masa Imam Ahmad Ibn Hanbal duduk, dia duk cakap bicara dengan puak-puak tokoh-tokoh, puak-puak ahli bid'ah tu di kalangan Mu'tazilah tu. Imam Ahmad tak sekecek dengan istilah-istilah mereka. Tak atas, tak bawah, tak jiring, berjising, tak gitu, tak gini, kan? Imam Ahmad tak sek. Kalau mu nak hujah dengan aku, mu bawa Quran, bawa hadis. Lalu Ahmad ni, dia kata dengan itu perkataan Ahmad Ibn Abi Du'ad, Qadhi Qudah Mu'tazilah, hak yang petua suruh igak dan takaknya orang ahli sunnah tadi itu suruh masuk dalam penjara habis. Oh, siapa akan mati banyak mana zaman tu? Ni apa yang kata kerja-kerja ahli kalam belakang tu. Mu'tazilah ni ketua ahli kalam ni. Lepas tu turut anak tiri dia. Tu. Lalu Ahmad bin Abi Du'ad kata, Ahmad, mung tak saya kecek dah dengan aku malaikat dengan Quran hadis sekarang ni. Ahmad duduk dia tengok mata dia. Lepas tu Islam kita bangun tak apa, Tok Qadhi. Dia tanya klik, Islam kita bangun tak apa? Tak ke di atas Quran dah hadis ada lagi? Senyap lagi. Paling ke raja, tengok raja, dia tak nampak dengan kita. Dia cocok raja. Dia terbakar telinga raja. Raja tak tahu gapo ya raja. Raja ya bab politik, bab berapa, tak apalah, bab agama dengar Datuk ni. Pukul. Ya gitu ya. Ya hujah tak ada orang-orang hak apa nama, tak ada duk di atas bantasan hak Islam ni, hak sunnah semua tak ada hujah. Hujah Quran hadis. Hak tu. Tak sagi hak lain. Pegang situ kejap. Okey, sahabat tu nak mengaji kawan. Usul tafsir kena mengaji, usul lughah kena mengaji, usul hadis kena mengaji, usul fiqh kena mengaji. Kejap situ tak apa. Usul lughah tu berbagai-bagai, mana nahmu lagi, sorah lagi, balarah lagi, gapo nama lagi. Kata gilah. Kalau 14 ilmu situ tu mengaji habis. Kita ke sunnah nak lagu tu dah. Barulah dia naik. Muka kita ada belakang dah. Nampak dah tu? Gapo hak tak ada di tangan orang sunnah, ada belakang. Nak bukan lakon, orang. Kita pernah kecek dengan syekh kita, dia kata, orang tempat kita berkata ada duit je tu. Ada duit je tu. Tapi orang tu, orang, kon, dia kata. Nak urus tadi tu. Ya orang, sungguh. Terkadang umur, tok guru kita umur 70, 80 ke atas dah. Lepas tu hak bawah ni, kata, tak ada. Lalu kita tengok di luar negara apa nama, hak ni tak ada ni naik, ni tak ada ni naik, dia palit apa ni. Dia in touch. Dia apa yang kata sempat dia itu mengeluarkan orang alim. Ni kita jazahullah mufti kita ni, mufti Perlis kita ni. Dr. apa nama? Profesor media apa nama ni? Datuk Sri apa nama? Datuk Asri ni ya banyak buat tubik banyak daripada kalangan tokoh-tokoh orang sunnah kita. Muda-muda boleh ganti pula belakang daripada dia. Itu kebaikan tu. Berilmu mereka ini. Ada ilmu. Mengaji itu, mengaji ni. Itu patut kita tengok apa nama perkara-perkara lagu tu. Tok Guru ni Aziz pun serupa zaman dulu. Hak tani kita ni pun ada juga. Nampak tu tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah situ. Allahumma lakal hamd. Baik. Lepas daripada tu, lah mana pula? Sebagaimana Tuhan katalah dalam Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dua tu. Al-huda iaitu kena pada ilmu yang manfaat, dinal haq iaitu kena kepada al-amal as-salih. Dua tu. Tu dalil besar daripada suratul Fath. Suratul Fath ayat 28. Tak nak tahu. Ayat 28. Kita tengoklah. Ni makna kata dasar kita hak Rasul bawa mari. Kita benar belaka. Mu'tarifin
walahu bikulli ma qala lahu wa akhbara musaddiqin. Benar. Kena benar lah. Sebab tu kita buat mukaddimah tadi, orang nak boleh benar dengan Nabi, orang tak ada kawaid pelak-pelak. Ni dah mengaji ilmu kalam makulak tak makulak berapa nama. Apabila sebut kata aina Allah, tak boleh. Dia cengah lalu dah. Tunggulah kata apabila tak kena dengan kawaid kita, ya tak kawaid ni sebagai kawaid hak dia ni sebagai muhkam, ayat Quran dan hadis sebagai khidmat bagi dia. Ni berat ni. Tak leh lagu tu, tak kena lagu tu. Kira kira tokoh ulama kita tu tak ada duduk situ lama dah. Hak duduk sandar tu sandar saja, kita tengok tak ada isi dah. Sebab isi dia klik dah sunnah habis. Kita ada buat kerah ni masalah din, bukan masalah hal lain. Masalah nak sah iman kita dengan Tuhan. Nak berjaya dunia akhirat. Hak ni hak kita duk naknya. Habis itu. Itu makna kata madamu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bikulli ma qala lahu wa akhbara musaddiqin. Ya rabbal alamin. Itulah maknanya apa hak Tuhan royak mari. Jadi adapun jika mereka itunya engkar salah satu daripada apa hak bawa datang dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia itu tak mengaku. Jadilah mana? Jadi orang itu orang tak beriman. Jadi jatuh agama. Sekali pun dia beriman setengah dengan perkara hak datang mari pada Nabi Muhammad dan Quran, sekali pun gitu tak jadi. Sebab engkar satu huruf pun jatuh agama je, kata-kata satu surah. Satu huruf jatuh agama. Kalau sah kata daripada Tuhan dan Rasul, satu huruf pun tak boleh. Itu iman kita. Lepas tu kalau kita tak sah juga, tak ada arah. Tak ada arah, kita tak sah, tak ada arah. Agama kita tak ada paksa. Tetapi akhirat esok ugi. Akhirat ada kata ada, nanti mati. Kalau tak mati tak apa. Kena mati. Kena taruh dalam bombing satu hari. Tak kena dapat kecek banyak dah. Orang kena takbir atas kita 4 takbir. Nah, orang minta doa, kita minta apung. Semaya tak ada sujud, tak ada rokok. Bas. Hari tu berjumpa sungguh. Sebab tu kita kena mengaji we tahu bela-bela nah. Mengaji we tahu bela-bela. Adapun mereka yang dusta dengan setengah-setengah hadis yang sabit, apa hukum? Hadis sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia engkar. Engkar dengan tahu. Bukan engkar dengan tak tahu. Engkar dengan tahu. Maka hukum ni jatuh agama juga. Nampak tak? Jatuh agama juga. Jangan buat gitulah. Jangan buat gitu. Tak boleh jatuh agama. Seumpama orang ada engkar hadis ke apa? Hadis lalak tu kan? Hadis lalak apabila jatuh di dalam air tu, Nabi celuk dia masuk dua sayap tu celuk masuk di dalam air. Kamar dia buai tu baik, kalau ni nak minum. Kalau tak saya minum pun tak apa. Tapi hadis tu adalah sabit. Kita kata dak bukan hadis Nabi. Jangan buat dak gitu. Tak saya beramal, rasa tak gamak nak makan. Tak apa, tapi tak ada engkar. Tapi kata, bukan hadis lagu ni. Jangan buat itu. Tak saya tak apa. Tapi engkar tak boleh. Ni ya tepat hak kita. Apa kita duk kacau nak engkar? Ni perkara-perkara ya. Kita tahu nah. Kita tahu di sini. Habis itu. Itu maknanya hak yang jelas tu lah daripada apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini. Wala nakhudu hani masuk ni. Ni. Hak ni sikap ahli sunnati wal jamaah ni lah ni. Lah mana? Wala nakhudu. Wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillahi. Tengok, dia nak katakan, dia nak royak gapo kita. Dia kata wala nakhudu. Apa makna wala nakhudu? Dan tiada masuk kita. Khadha mana kalau bahasa pak tetaning dulu mana mengarung. Faham mengarung tak? Makna kata turun pergi main dengan dia. Mengarung mana turun pergi main. Mengarung, turun pergi main. Sepanggil air tu kan, kita turun duk main dalam air tu panggil mengarung bahasa orang petani dulu.
Mana kata kita tak menurunkan, bahasa sekarang, mana tak menurunkan diri kita tadi itu pada Allah Ta'ala. Mana pada Allah Ta'ala di sini. Dengan molek berarti baik. Yakni pada Allah tu, yakni pada nama Tuhan, sifat Tuhan. Pada perbuatan Tuhan. Jangan buat pandai-pandai. Tu jangan buat pandai-pandai. Bahkan kita beriman dengan Tuhan kita. Jangan buat pandai-pandai. Nak pergi cari hakikat Tuhan, nak pergi tahunya perbuatan Tuhan, nak pergi cari rahsia qada Tuhan. Jangan buatlah tu. Ya tak siapa kacau apa tak siapa, faham tak? Supaya kita ke usaha buatlah alat setara mana tak siapa pada langit dunia tu sudah kacau. Langit dunia ni, dia kata ke hak lain. Langit dunia tak siapa. Langit yang kedua, tak kena ada gamuk. Tak apa. Pas dia mau naik bulat, hak tu mungkin. Mula-mula tu timbul isu kan, kata naik bulat Allah, buat hak mengaji kitab saja tu. Dia kata nak naik lagu mana maga ni, langit mula-mula daripada besi, daripada maga, palak bulat duk langit yang ketiga, tu kata ikut gitu. Siapa kata semaya belakang mungku? Lepas tu apabila kita cek tilik tengok, berkata kala hikmat. Setara tu ya, bukan kala Allah Ta'ala dan Rasul. Bina hukum di atas pendapat tu, tak tahu tu pendapat tu siapa kata. Sampai situ umat kita. Apa berat lah tu. Ni mana kata berat ni, mana kata jadi punuh lah hidup Kelik ulama sunnah kita kata, hai bukanlah ni cara nak faham. Ni kalau pia ni cuba cek molek. Baru hingga. Dia kena uji baca diri, tak boleh duk ajar dia. Tak boleh orang kita. Allah kitab ada, Allah kitab tu tunjuk. Sinilah mana. Ya cara kita yang lagu tu tak dalam Islam. Sinilah mana ni tok guru sini ni. Saya tak faham ni. Sini coba tok guru hurai ke saya sikit, saya tak faham. Bagi kitab dia. Tak usah lagi hajar ya. Ya orang lain dah nak hajar gapo. Dia tanya, lagu mana sini? Coba tok syarah kepada saya. Pergi sore sama sore. Saya tubik. Dia duk tanya awak malu muka dia. Tak boleh, tak baik. Tak boleh awak tanya depan. Ada sore tu, ada tu tokoh khurafat tu kan duk kat ni. Dia kata, sekarang lah ni kita nak mempertikaikan orang yang ada syahadah doktorah, dia kata. Kalau buat dia ngajar, kita bangun selalu depan dia, tanya, kata, baik mana, tunjuk gini. Allah. Ambil dana cara ngajarlah tu. Dia tak tahu kata doktor ni fuak ulama luar negara tu doktor saja. Kita tengok di Jamiah Azhar tu pada. Ni kata ke hak lain, ustaz doktor. Bukan syekh saja, habib saja, dak ustaz doktor. Tak kira ahli mazhab khalah ke mazhab salah ke, kalau nak ngajar jamiah doktor. Ni kita tahu fak doktor ni bukan fak ulama, fak tak ada gapo depan tu hak ulama. Allah. Ambil di mana pahalah tu? Lepas tu suruh mai. Tak boleh kita kena berani, kena tegak. Sebab tu dah doktor pun cedek molek. Asah molek alasai tadi tu. Tak molek alasai. Kalau kita bermazhab salah sungguh tak ada apa. Hujah mereka adalah hujah di atas dia, bukan hujah bagi dia. Ingat situ sudah. Tengok molek. Tengok molek dulu hak kita. Gini, hurai. Tengok pak tape. Bucul ni. Hati dia kena royak lagu tu. Sebab apa? Sebab ahli bidah ni golek kaya jura'ah panggil. Jur'ah panggil. Berani. Kita orang-orang sunnah ni kena gitu juga. Pendirian tetap molek. Sebab apa? Dia mau kata doktor ni bukan ulama. Allah. Bukan ulama apa duduk dalam Jamiah Azhar tu buat jahil laka ke kan? Kalau mana? Cuba kira kalau hak kita tak apa doktor. Kalau orang kita tak apa doktor. Kalau orang lain tak boleh. Buat ni tak boleh doktor. Apa lagu tu hajar. Tak kena lah tu. Nampak tu tak? Tak kena lah tu. Tak kena. Memang nak kata kena belah lah. Tapi kita kata tak kena. Tak kena dengan alasan gini. Sebab benar sama. Benar serupa. Buat apa kita buat beza di antara Nabi Isa dengan Nabi Musa? Buat apa kita buat beza? Tamai. Limaza anta tufarriqu baina mutamathilain? Limaza? Dia benar tu lah. Kita ni tak nak buat beza. Ni doktor. Sudah.
Demo ada sijil, demo ada apa kita tak ada, dia pertikai ke orang. Ya bukan dia lah tu. Tu yang kita nak jaga. InsyaAllah kita akan menakasyah khusus tu. Khas. Nak tengoklah mana sangat. Ya kita kena wipah dah hari ni. Oh, punah akal fikir lah tu. Nampak tu tak? Saya bukan kok mana dak kaca duk peh-peh ni supaya nak kata sama-sama boleh duk hak benar tu. Dak tu jadi khurafat bilicing. Mana kata bahkan kita berimej dengan Tuhan, dengan sifat Tuhan, dengan nama Tuhan. Jangan duk takwil hak Tuhan tak ada suruh takwil. Jangan buat pandai-pandai. Dalil mana kata orang hak takwil tu buat pandai-pandai terhadap bab Tuhan? Tahu tak dalil duk mana? Tahu tak Muhammad? Dalil dia tak dia sendiri pun tak yakin. Tu dalil kata dia kata al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Kalau dia yakin, kalau dia kata dengan yakin, kami yakin. Tak ada pihak seorang pun kata yakin. Takwil khalaqtu bi yadai, ai bi qudrati, au bi ni'mati. Yakin? Ya tak yakin. Kalau tak yakin dia kata apa? Falimaza taqul 'ala Allah, 'ala dinillah, 'ala sifatillah, 'ala zatillah, 'ala af'alillah bihadzal kalam. Dia kata itu perkataan. Limaza? Kenapa? Kita nak kecek hatu, kecek benar kita tahu. Tahu daripada Allah Ta'ala. Apa mu tak tahu, apa mu tahu kata Tuhan ni buat gini sebab Tuhan wayak aku. Yakin tak? Yakin. Mubahalah boleh lagi. Ini kata ke hak lain. Tu cara dia. Ni dok kira wayak benar-benar. Jangan dok takwil. Nampak tu tak? Tepat hak betul-betul. Tak usah dok takwil. Malaikat hak Tuhan suruh takwil. Takwil dalam Quran makna tafsir. Ataupun takwil dalam Quran makna kata hakikat nak berlaku lagi akan datang. Tu yang dalam Quran. Tak ada makna lain pada tu. Korek tengok kalau tak percaya. Cuba kupah tengok dalam Quran tu. Takwil tu, lafaz takwil tu makna apa. Wa istiqra'iyah tu baik mari. Dengan alasan ilmu pengetahuan. Ya gitu ya cara dia. Mereka duk surai mazhab salah ni setiap korong. Zaman Imam Mazzi pun kena. Zaman Imam Ahmad pun kena. Zaman nu pun kena banyak. Tak boleh. Benda-benda lagu ni benda hak yang bebas kita nak pakai mazhab salah buat punya salah mana. Dan kita pergi paling daripada tunjuk ke dia hak asal. Dan kita datangkan dengan makna-makna hak Tuhan tak ada kandok. Dan makna-makna hak Nabi tak ada kandok. Tahu mana kata Nabi tak ada kandok dan Allah tak ada kandok. Sebab Tuhan tak ada kata. Nabi tak ada kata. Kerana nak ikutnya hawa-hawa kita dan akal fikiran kita yang pendek. Perbuatan lagu ni tak selamat. Membawa kepada kita itu rusaknya agama kita. Rusaknya agama kita. Tu tak? Rusak agama kita. Sebab tu Imam Tahawi aku jaga sini. Kata, wala nakhudu fillah. Pak kita biasa duk dengar tak? Dia mau duk ngarung dalam bab sifat Tuhan ni. Duk main pandai-pandai lah sifat Tuhan ni. Biasa duk dengar. Kalau Tuhan tu pada langit dunia, lepas tu langit tak sama. Gelap tak serupa. Yalah tu. Yalah tu. Kalau kata Tuhan istiwa, apa belum ada arah Tuhan dari mana? Yalah tu. Hak tu dah tu, bukan hak lain. Nampak tu tak? Tu kita dah gampang kata hak lain. Dah dengar tu. Yalah. Tu dia. Ada pun dok takwil tafsili, takwil ijmali, takwil tu takwil ni hak tu hak mazhab khalah dua-dua. Bukan mazhab salah. Salah tak ada kecek lah tu. Kata zahir bukan murad. Lepas tu salah takwil ijma, khalah takwil tafsili. Dua-dua khalah belaka. Bukan salah. Mana ulama salah royak lah tu. Cuba tu baik sikit. Dalam kitab apa? Bukhari royak ke? Pia lagi di kalangan tokoh-tokoh ulama salah royak. Tak apa kita nak rojak. Tak ada apa. Tok-tok kita cari mari lama. Kita tak ada ilmu juga. Dia boleh dia mau berjumpa. Tapi pada hakikat dak. Ya sama. Tafwid pun mazhab khalah. Apa nama? Muawwilah pun mazhab khalah. Takwil dengan tafwid ni dua-dua ni hak ni belaka. Kita tafwid juga tapi tafwid hakikat kaifiyah. Hanya tu ya. Nampak? Tapi mereka tak boleh nak isbat kaifiyat sebab apa? Sebab mereka mengaji makulah asyaron. Makulah asyaron tu tepat yang jadi masalahnya. Tu situ tepat dia. Wala nakhudu fillahi.
Pada Allah Subhanahu wa taala. Ai fi af'alillah wa sifatihi subhanahu wa asma'ihi. Tu maknanya gitu. Wala numari fi dinillah. Ni. Apa makna wala numari ni? Hak ni. Ni. Akhlak kita kena duduk sini. Mana kata dan tidak juga kita ini membantahi akan agama Allah Taala. Duk bantah. Duk bantah. Biasanya kata duk mempertikaikan agama Tuhan. Tak boleh juga. Di makian itu pada agama Allah kita tak boleh mempertikaikan. Jangan nujadil. Nujadil pasal mana? Nujadil dengan hawa nafsu kita. Nak benar. Ni tak boleh. Adapun nujadil bil al-ilmi wal hikmah tak apa. Wajadilhum billati hiya ahsan tak apa. Tuhan suruh. Tuhan suruh. Ini ni kita berimej dengannya. Ini ni kita nak berhenti daripada berimej dengannya. Ya tu. Selama mana sabit dalam Quran dalam hadis, maka tidak ada pada diri kita itu perbantahan, pertikaikan gapo-gapo. Bahkan kita berimej dengannya, kita serah kepada Tuhan. Sekalipun dalam akal kita tu tadi tu tak siapa nak pergi pada apa hak Tuhan raya. Sekalipun begitu, ya. Sebab apa? Akal kita ni pendek. Akal kita yang tak siapa. Hak Tuhan dah nak royak tu. Kalau siapa tak kena wari dah Quran, tak kena wari dah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wari buat apa? Tu dia. Inilah perkara-perkara yang kita tadi itu kena duk cara nah. Kena duk cara. Kata jangan kita buat pandai-pandai tentang hal Tuhan kita. Tak usah buat pandai-pandai lah. Dalam agama kita pun tak usah buat pandai-pandai. Tu agama kita sempurna. Ya sempurna. Agama kita ada ajaran. Ada ajaran. Agama kita ada undang-undang. Tu kok. Sekali pun kita tak tahu hikmat gapo-gapo apa, kita buat turut itu. Ya gitu pada asal. Orang maju je duk lagu tu dengan agama. Aku tak semaya subuh sebab aku tak tahu lagi hikmat. Apa tu Yesus semaya 2 rakaat? Tak kena semaya sama sebab cari hikmat tak jumpa. Sebab tu agama kita ia tak ada ibadat dengan hikmat. Itu bukan asal. Tahu tu boleh tapi bukan asal. Itu bukan asal. Kalaulah agama kita tahu belakang hikmat ke, tak kena buat gapo. Apa yang kata kita kena buat apa hak Tuhan suruh lah. Seterusnya wala nujadilu fil Qur'ani. Ni soal lagi. Ini satu lagi. Dan kita tak memujadalah. Apa makna mujadil? Nujadil makna kita tak membantahkan dalam urusan Quran. Tak ada mempertikaikan dia dalam urusan apa nama urusan Quran, membantahi pada urusan Quran. Kita tak buat kerja lah. Hak ni mengandung ni ketiadaan kita berkata dengan kita kata-kata bahawasanya bukan daripada Allah Ta'ala. Kita pergi royak kata tu ni kalam ni bukan daripada Tuhan ni. Tak boleh. Orang Islam kita tak kecek lah tu. Sebagaimana kata orang-orang tak berimej, dia kata ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hak tu kena jaga benar-benar. Alhamdulillah kita tak main lagu tu. Tapi kita kena jaga sebab sebab zaman kita duduk ni dunia globalisasi ni makna kata tak ada garisan ni ya rata lah hari ni. Siapa kena engkar hukum Tuhan, tu berat tu. Dia kata Tuhan apa waktu hukum lagu ni? Jatuh agama lah. Demo tekok jatuh agama apa tak apa. Ikut demo nak lah batu. Tapi kita nak royak kata lagu ni jatuh agama. Apabila demo pergi jumpa kita dengan demo depan Tuhan esok, demo tak kena dakwa apa-apa dah. Kita nak royak, tapi kena guna akal, guna cara mikir, guna uslub, molek. Situ ya tak ada hal lain. Itu satu. Tak boleh kita nak membantahi. Yang kedua, juga kita tak boleh nak membantahi pada masalah mentafsirkan makna-makna ayat Quran. Jangan kita dogi tafsir daripada sisi diri kita. Jangan. Apa-apa gitu? Sebab berasa nak kata. Tak boleh. Walaupun siapa pun, tak boleh. Pendapat mana-mana pun jangan gaduh. Sebab apa?
maka Quran itu tak ditafsir malaikat dengan apa hak datang daripada Allah Taala dan apa hak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang dikatakan oleh sahabat dan apa yang dikatakan oleh at-tabi'in. Dan apa yang menunjuk di atasnya oleh lugah Arabiah. Gitu tertib nak faham Quran. Mula-mula sekali iaitu tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua, Quran dengan hadis. Kemudian Quran dengan perkataan sahabat, kemudian Quran dengan perkataan tabi'in, kemudian baru tengok lugah Arabiah. Tertib hak kita mazhab salah kita jalanlah ni. Nampak tu dah? Mazhab salah kita jalan lagu ni. Kita tak jalan lain pada ni. Siapa dia nak tengok dengan cara nyata, Muhammad anda nak tengok dengan cara nyata lagu mana mazhab salah cara nak tafsir Quran ini, kita tengok Sunan Tirmizi. Rakam nene 2. Rakam nene 2. 662. Kita tengoklah hadis rakam tu, pergi buka tengok dalam gapo pun tak apalah buka tengok. Cara nak tafsir Quran itulah mana. Walaupun dia wari satu contoh tapi madai situ. Kita tak saya nak sebutlah masa sempit sangat, bukan makam dia kita nak sebut sini. Maka tidak kita kata pada Quran itu dengan akal kita yang pendek. Akal kita yang pendek di mana kan? Kita tak nampak akhirat. Bukan hal dunia kita tak boleh nak mikir. Antum a'lamu bi amri dunyakum, tu cerak dah. Hadis rawahu Muslim. Itu dah. Mana kata gitu. Yang kita buat pandai-pandai lah. Hanya sahaja ditafsirkan. Hanya sahaja makna kan? Sesungguhnya tafsir akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hak Tuhan waktu mari. Tuhan tafsir zilal Quran ya. Banyak dah kita dak ngaji tafsir Quran pagi-pagi tu kita tahu ayat ni tafsir duk ayat ni duk sini. Hanya gitu. Ataupun tafsir hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh tafsir Quran? Ya. Banyak hak Nabi Muhammad tafsir Quran? Banyak. Seperti lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna Nabi kata jannah, ziyadah mana? Tengok kepada wajah Allah Taala pada hari akhirat esok. Itu salah satu daripada contoh. Ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaji di atas, dia mengaji dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi ada sahabat dia yang mengaji, ambil boleh pada sahabat. Ambil boleh daripada sahabat Nabi. Banyak duk di mana perkataan sahabat kalau kita nak pergi tengok. Kita sebagai pelajar nak pergi tengok di mana? Kalau bab tafsir tengok Tabari. Tengok Tabari dengan tengok Imam Ibn Abi Hatim. Tafsirul Quranul Azim bagi Imam Ibn Abi Hatim lebih kurang daripada 18 jilid duk sikit situ boleh. Tabari itu 27 jilid lebih. 27 jilid besar-besar ni sejilid. 27 jilid semua. Duk gitu sebuah-sebuah. Tu kita tengok. Pendapat sahabat banyak Tabari bawa data. Lepas mana tu? Tabi'in. Lepas pada tu tabi'in. Nampak tu tak hakikat tu? Sebab apa? Sebab tabi'in ni ia ambil daripada anak murid sahabat. Sahabat Nabi tu ambil daripada Nabi dia alaihi salatu wassalam. Lepas daripada tu barulah darajat yang keseterusnya tengok lugah Arabiah. Sebab apa? Sebab Quran itu turun dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Arab hak asli. Jangan bahasa Arab hak campur. Supaya kalimah istaula itu campur dengan tafsiran Mu'tazilah. Ia bukan Arab asli itu. Nampak tu tak? Ia bukan Arab asli. Tu nak Arab asli satu kamus yang dijalankan oleh mazhab salaf iaitu apa nama? Iaitu Tahzibul Lughah. Bagi Imam Al-Azhari orang zaman dulu, bukan Azhari nisbah pada Jamiatul Azhar Asy-Syarif, bukan tu. Makna Al-Azhari. Ana Tahzibul Lughah, ala ma'azkut Tahzibul Lughah. Kita tengok dalam tu. Lepas tu kita tengok pula di dalam kitab si bawah kitab gapo hak di kalangan ahli sunnati wal jamaah mazhab salaf. Ya ada lughah Arabiah hak mazhab salaf ni ya suku. Mazhab Mu'tazilah suku. Mazhab hak apa nama ahlul kalam ya suku. Ada ahli lughah belaka tapi lughah ni hak pesan ni, hak ni pesan ni. Dia bagi. Kalau bahasa saya panggil bangsun, dia bagi dia. Ni apa yang kata aliran je gini. Hak ni aliran gini, hak ni aliran gini. Sebagaimana kita kemuka dah lah bab ni kalau kita nak rajak, dia rajak dia dalam rakam yang ada dalam majlis kita ni.
Tak kala saya mempertahankan maruah Tuan Guru Haji Ismail bin Abdul Rahman itu sebagai guru kita jugalah. Kita tengok dalam tu cara lagu mana. Ya ada dia. Cara dia. Itu kita kecek mari dah. Kita tak mana ulai dalam sini. Ada apa kita tafsir dengan apa yang dikatakan oleh doktor tu doktor ning, medik tu medik ning, ataupun mufakir tu mufakir ning, ataupun orang reti ilmu falak tu ilmu falak ning, maka berlainan nazariyat. Orang panggil nazariyat, mana kata berlainan. Apa makna nazariyat? Nazariyat mana kata akal dia tu berlainan, ideologi dia berlainan. Nah, maka hari ni kita tengoklah dia kata. Tiliklah. Hari ni nampak lagu ni, esok nampak lagu lain pula. Tu makna kata akal manusia. Sebab tu ulama nafsi kata, ulama tafsir kata al-aqlul insan mutafawitah. Akal manusia itu berlainan. Ya ada naik turun gitu. Sebab dia daripada gapo? Daripada manusia. Bahawa kata Nabi bukan manusia ke? Orang nak bantah. Dia kata sahabat tu kena pagar. Sahabat bukan manusia ke? Tabi'in bukan manusia ke? Ya, mereka itu manusia. Tapi ambil ilmu siapa? Tanya situ. Dia ambil ilmu mana? Ambil ilmu daripada Jibril. Jibril ambil mana? Ambil daripada Allah Ta'ala. Kalau pihak situ, Anna ni supa. Kata. Kalau tak supa situ, tak supa. Ya kira tempat talaki ilmu tu ambil dah. No, sungguh. Ya manusia. Ya memang dia manusia. Tapi ambil ilmu mana? Itu tepat dia. Maka tidak ditafsirkan akan kalam Allah Ta'ala dengan perkara-perkara tersebut. Sebab dia ada berubah gitu. Tapi bolehlah kita nak ambil wak apa nama? Wak apa panggil? Wak jadi istishhad. Wak jadi nampak ke dengan cara sekali lalu tu. Tapo-tapo boleh. Tak ada gapo. Tapi nak iktimad tak. Sebab masalah tafsir bukan masalah pasal tu. Tu nampak tu tak? Kita tak ada income dah tu. Ijaz ilmi hak sekarang. Hak nak membantukan Quran. Tak ada apa ada. Tetapi itu bukan asas bagi ilmu tafsir. Ya ada usul dia, okay? Ya ada usul dia. Kita pernah baca dah usul tafsir. Nah, sekali dengan masa duduk di tanah Arab tu lagi. Mana kata, boleh kita tahulah usul tafsir lagu mana cara tafsir. Di sana ada ijma' at-tafsir, di mana di sana ada pendapat yang syaz dari kalangan ahli tafsir, di sana ada qawaid tafsir, di sana ada cara letak darajat cara nak tafsir, cara nak pilih pendapat, banyak perkara. Nah, kita ngajari semua hari tu 112 kali perjumpaan. 112 kali perjumpaan. Ada rakam itu, tapi sekadar suara lah. Makna kata kita boleh kenal dengan cara seperti lalu usul tafsir tu gapo dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Tu habis itu. Kemudian akhir dah dia kata wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Dan kami menyaksi pula. Ni. Mana kami menyaksi bahawasanya Al-Quran itu kena kepada kalam Tuhan kita. Kalam dia? Kalam. Bukan kalam mana awak menulis tu. Kalam mana kalam? Kalam Rabbil Alamin. Cakap pe Tuhan kita. Cakap pe Tuhan kita. Makna Allah Ta'ala kecek dengannya sungguh. Dia kecek dengan dia sungguh. Ini pegangnya kita. Dia nak pegang tak sesupa mazhab salah itu hadimu. Tapi kita nak ayat mazhab salah, ya pergilah ni. Tuhan kecek sungguh dengan kalam kita duk tengok tu kalam Allah Ta'ala sungguh. Walaupun kita nak nakal mari, nak pergi tulis di mana, nak pergi hafal, nak pergi baca, dia itu adalah kalam Tuhan. Tu pegangnya kita. Tabari pun pakat kata bawa hak tu, hak lain-lain lagi, hak tokoh-tokoh ahli sunnah bawa lah tu belakang. Hak mazhab salah. Tu ya lagu tu. Mazhab salah ni ada sungguh lah. Walaupun diengkarkan oleh Hasan Saqaf, kena Hasan Saqaf dia kata tak ada mazhab salah. Dia kata pia ini ketua mazhab salah. Allah. Jawab dia kata hak ulama duk sebut tu mazhab salah tu betul ke salah? Tanya situ dulu mula-mula. Tu hak duk sebut mari tu. Wa nahnu nasluku fi hadzal maqam madhhab as-salaf as-salih tu. Pia hak sebutlah tu. Orang lapis demo ke kena.
Tu kita dulu suka lah deh. Suka kata demo ni ingat hadis banyak gini. Apabila kita mengaji, ya ada alak siap-siap dah nanti nak bila nak berapa. Mungkin dia bila seka-seka. Kita dah suka kata hebat sepuluh Ibnu, lebih pada Ibnu Katsir lagi ni. Mana kata. Nak ayat kata apabila kita mengaji, ya tahu. Ya tahu. Ya tahu. Ya sudah mari belakang dah. Ilmu ni ulama buat mari siap-siap dah. Cuma kita mengaji we tahu cara. Lepas tu kalau kita mengaji daripada ulama hak benar sungguh, hak di atas dasar Alkitab dan Sunnah, hak tu kita kena hormat bermati dia. Barulah berkat ilmu kita. Hak nak kacau hak nak buat keruhkan ajaran Alkitab dan Sunnah, hak tu juga. Kita kena pertahan agama kita. Tu dia. Tuhan cakap dengan dia sungguh, dan Jibril pun dengar daripada Allah dan sampaikan perkataan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan kepada umat dia. Sampaikan kepada umat dia. Dan umat tadi pula ambil daripada Nabi dia, mensampaikan satu generasi ke satu generasi. Sehingga kita ni boleh duk tulis, boleh duk baca, boleh duk hafal. Dialah kalam Allah Subhanahu wa taala dengan cara benarnya. Bukan apa? Bukan kalam Nabi ataupun kalam Jibril alaihi salam. Bukan kalam Nabi ataupun kalam Jibril alaihi salam. Itu kita faham nah. Itu kita faham. InsyaAllah kita kena berhenti sinilah dulu. Kita berhenti sini dulu supaya kita itu boleh rehat lah. Malam ni kita rehat banyak ni lah dulu. InsyaAllah ta'ala banyak dah ni kita sampai ke mata berapa dah tu? 127 lah. 127 biiznillahi ta'ala. InsyaAllah kita akan akan masuk besok hari pula. Perkataan kata nazala bihir ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Situ dulu hari ni biiznillah. Mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberkati kita dan memahamikan isi kandungnya Quran itu atau isi kandungnya perkataan Imam At-Tahawi itu jadi betul dengan kehendaki Tuhan dan apa hak dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah pada malam ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.